seorang penyelidik di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Sebelum itu saya adalah seorang pensyarah di mana mengajar di sana sebagai ketua jabatan dan juga pensyarah di Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Dan juga sebelum itu pengalaman saya adalah pembantu penyelidik. Serba sedikit perjalanan hidup saya. Itulah bagaimana saya selangkah demi selangkah saya mempraktikkan diri saya tambah baik nilai diri saya, dan alhamdulillah saya berada dekat tahap ini, dan inilah apa yang ada pada diri saya. Jadi maklumat yang saya paparkan kepada saudara boleh lihat, kepakaran saya adalah lebih kepada consultation, researcher, yang saya menawarkan perkhidmatan untuk saudara-saudari jika berminat dalam dunia perniagaan. Saya boleh bentangkan your business plan, business model canvas, dan juga core modul yang saya gunakan adalah Neuro Linguistic Programming. Itu adalah saya punya bidang, di mana saya juga merupakan certified NLP practitioner, terutama kepada guru dan juga pelajar. Mungkin saudara-saudari jika berminat dengan ilmu ini, NLP, kita akan lalui perkara ini sebentar lagi. Tapi jika ingin mendalami dengan lebih lanjut, kita boleh berjumpa selepas ini. Seterusnya. Okey, saudara dengan saudari. Apa big why saudara dan saudari? Apakah matlamat dalam hidup saudara dan saudari? Soalan ini selalu kita tanyakan dalam kehidupan kita, betul? Contohnya bila kita dah meningkat dewasa, hampir dengan profesion SPM, mungkin ada yang dah lepas SPM ataupun belum. Cuba tanya pada diri saudara dan saudari, apakah yang saudara dan saudari inginkan dalam kehidupan? Mungkin saya tidaklah jauh berbeza dengan generasi saudara dan saudari, tetapi mungkin kelebihan yang saya telah alami adalah diberikan kesedaran dengan lebih awal berbanding dengan saudara dan saudari. Jadi jika kita tanyakan persoalan ini kepada saudara dan saudari, kita ingin membuka minda kita. Adakah kita ini seorang pelajar yang cemerlang? Adakah kita ini seorang pelajar yang berdedikasi? Dan adakah ini kita merupakan seorang pelajar yang lebih suka praktikal? Kita kena kenal pasti kekuatan dan juga kelemahan diri kita. Kerana selepas itu, barulah kita boleh pilih laluan kerjaya yang kita inginkan. Kerana apa saudara dan saudari, anda melanjutkan pelajaran 4, 5 dan 6 tahun akan datang. Sedangkan ada orang lepas SPM terus bekerja, terus mencuburi minat masing-masing, terus berniaga dan sebagainya. Jadi adakah itu boleh dilakukan sesuka hati? Jadi kita nak kenal pasti kekuatan dan kelemahan saudara dan saudari. Jadi simpan soalan ini. Apakah big why saudara dan saudari? Baik, seterusnya. Jadi sebelum itu, sepanjang sesi kita, sepanjang saya deliver sesi ini, saya nak saudara dengan saudari mungkin pinjamkan telinga saudara dan saudari dalam masa yang tak kurang ataupun tak lebih daripada 1.5 jam ini. Dalam slide saya hanya banyak bercerita. Saya nak buat hands on, praktikal tak boleh kerana itu kekangan kita. Jadi saya hanya banyak kongsikan penceritaan. Jadi pada hujung ataupun pertengahan sesi kita ini, saya akan tanyakan kepada saudara dan saudari tentang cerita yang saya dah ceritakan ini. Kita akan ada beberapa kuis di mana siapa yang jawapannya betul, maka anda akan menang apa dia? Voucher top up untuk telefon bimbit. Okey. Jadi saya teruskan. Satu cerita. Mantap itu yang digunakan. Okey. Jadi satu cerita kepada saudara dan saudari tentang Mahaguru Aikido dan secangkir teh. Okey, saudara dengan saudari, pernah dengar tentang seni mempertahankan diri? Contohnya dekat Malaysia kita ada silat, kita ada taekwondo, kita ada karate dan sebagainya.
hebat maha guru yang dia ada dengar guru dan juga dengar kabar angin mengatakan bahwa ada seorang maha guru yang hebat di Jepun. Maka Hello. Ya. Bolehkah? Kalau boleh dengar suara saya tak? Boleh bang, boleh. 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 Maaf kita ada gangguan teknikal kejap. So kita Faham, saya faham. kembali sekejap. Tak payah lah. Sampai sini.
Boleh dengar ke? Abang tak turn on mic. Abang tak mic abang. Mic abang tak turn on. Okey. Boleh dengar ke cubaan suara? Boleh bang, boleh. Oh, minta maaf kita kekangan kita macam ni jadi kita terpaksalah terima dengan seadanya. Bang. Saya bang, ada bang. Azari kena stick. Sebab ini Azari ikut untuk Azari. Okey, boleh dengar ke? Clear? Alright. Nampak? Alright, Alhamdulillah. Kita cubalah yang terbaik. Okey, nampak penuh ke gambar saya? Nampak ya? Okey, Alhamdulillah. Jadi saya teruskan kepada cerita tersebut. Kita dah sampai mana? Saudara dengan saudari tadi dapat capture tak keseluruhan cerita ni? Kalau tak dapat capture, okey, saya sambung balik Saya ringkaskanlah sebab kita tak ada masa ni. Kita pun habis 4:30, jadi kita lajukan sedikit. Okey, ceritanya bermula ada seorang mahuguru daripada Amerika Syarikat, handal dan juga merupakan seorang yang pakar dalam seni mempertahankan seni membela diri, iaitu Aikido. Aikido ni merupakan salah satu seni mempertahankan diri yang sangat terkenal di dunia. Ada satu mahaguru yang sangat hebat di Jepun. Jadi mahaguru daripada Amerika Syarikat ni dia telah menewaskan kesemua mahaguru-mahaguru yang ada dekat benua dia. Jadi dia dah tak cukup dengan benua dia, dia terdengar ada seorang mahaguru yang sangat hebat di benua Asia iaitu Jepun, maka dia terbang ke sana untuk berjumpa dengan mahaguru tersebut. Jadi setelah dia turun daripada terbang, dia terus pergi ke tempat mahaguru Jepun tersebut dan dia bertemu dengan mahaguru tersebut. Apabila berjumpa, dia terus berlawan ke? Tidak. Okey. Mahaguru Jepun itu dengan baik hatinya menerima dengan tangan terbuka dijemput mahaguru daripada Amerika Syarikat tersebut duduk berbincang sambil minum teh. Sambil dia berbual, mahaguru Amerika Syarikat itu menceritakan kehebatan dia, menceritakan berapa ramai yang dia telah tewaskan dan menceritakan kehebatan diri dia. Mahaguru daripada Jepun tersebut terus menuangkan teh sehingga tumpah. Jadi mahaguru daripada Jepun, Amerika Syarikat tersebut tegur mahaguru tersebut. Mahaguru, air tersebut telah tumpah. Jadi apa yang mahaguru daripada Jepun tersebut buat? Dia alihkan cawan yang dah penuh itu, dia ambil cawan baru dan dia tuangkan air teh lagi. Sambil dia tuang air teh tersebut, mahaguru daripada Amerika Syarikat dia terus menceritakan kehebatan dia. Dia menceritakan dia punya kekuatan, berapa ramai yang dia telah tewaskan, teknik apa yang digunakan untuk mereka tewaskan dan akhirnya apa yang terjadi kepada mahaguru Jepun tersebut. Sementara dia tuang air tersebut, tumpah untuk kali kedua. Sambil tumpah, mahaguru daripada Amerika Syarikat itu tegur lagi, mahaguru, air teh telah tumpah. Jadi mahaguru Jepun tersebut alihkan cawan yang dah penuh dan ambil cawan yang baru. Tetapi mahaguru daripada Amerika Syarikat tersebut berfikir, apa yang telah terjadi pada mahaguru daripada Jepun? Kenapa tuang teh asyik tumpah? Maka mahaguru daripada Amerika Syarikat itu pun bertanya, mahaguru, kenapa mahaguru tuang air teh selalu tumpah? Dua cawan dah tumpah. Jadi mahaguru daripada Jepun itu berjawab, apa dia saudara dan saudari? Jika ilmu yang ada pada mahaguru Amerika Syarikat itu dah tinggi, sangat hebat dan sangat kuat, apa faedahnya dia berjumpa dengan mahaguru daripada Jepun? Dia tak boleh menambah ilmu jika ilmu yang didada ini kita tak nak
keluarkan. Jadi dalam program petang ini, saudara dan saudari, apa yang saya ingin sampaikan adalah jika kita ilmu penuh di dada, jika kita ilmu penuh di minda, kita simpan seketika. Untuk saya masukkan ilmu yang baru dalam minda dan juga hati saudara dan saudari. Sedikit saja. InsyaAllah ilmu ini walaupun sedikit yang saudara dan saudari dapat pada petang ini, mungkin ia berguna untuk saudara dan saudari pada masa hadapan. Saya teruskan. Okey, ni cerita ni saya nak bawa sebenarnya tapi sangat panjang jadi saya tak perlu ceritalah. Kita ambil yang penting saja. Saudara dan saudari, saya percaya ramai daripada saudara dan saudari adalah datangnya daripada cucu ataupun anak peneroka Felda. Ataupun ada rakan-rakan yang lain daripada luar sana. Okey, kita melalui jalan kehidupan yang sama, iaitu berada dalam kandungan, dilahirkan, dibesarkan sehinggalah dewasa seperti sekarang. Saudara dan saudari, jika sebuah kehidupan itu dipecahkan daripada dalam, maka lahirlah sebuah kehidupan yang baru. Tapi jika telur itu dipecahkan daripada luar, apa yang terjadi? Jadilah telur mata kebau. Berakhirlah sebuah kehidupan. Jadi dia mati ke atas kuali. Jadi apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara dan saudari, carilah kekuatan, pecahkan kurungan yang ada pada diri kita ini, kita lahirkan satu kehidupan yang baru. InsyaAllah kita akan berjaya dalam kehidupan. Saudara dan saudari, jika cara A tidak menjadi, lakukan dengan cara B, kekalkan niat dan matlamat. Siapa kenal gambar dekat slide ini adalah Thomas Edison. Okay? Apa yang Thomas Edison katakan? I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. Saya tidak gagal, tetapi saya jumpa 10,000 langkah yang boleh digunakan. Saudara dan saudari, daripada kecil sehinggalah kita dewasa, kita cuba berbagai-bagai cara untuk meningkatkan kita punya kualiti kehidupan. Walaupun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dalam kehidupan kita tak berjaya, adakah itu adalah kegagalan dalam hidup kita? Jangan fikir kegagalan, saudara dan saudari, kerana itu adalah satu perjalanan yang mengajar kita untuk mencapai satu tingkat kejayaan yang tidak akan kita dapat bayangkan. Itu adalah perjalanan kehidupan saudara dan saudari. Kita gagal SPM, kita gagal PMR, kita gagal UPSR, tidak bermakna kita gagal dalam kehidupan. Itu adalah satu step untuk meneruskan kehidupan kita ke arah yang lebih jauh lagi. Ya, saudara dan saudari, ingatlah bahawa selepas SPM, maka permulaan kehidupan kita akan berbeza. Itulah corak yang saudara dan saudari akan berikan dalam corak kehidupan kita. Baik. Adalah naik. Just do it. Jika seseorang boleh melakukan sesuatu, sesiapa sahaja boleh belajar untuk melakukannya. Jika kita lihat rakan kita berjaya, jika kita lihat adik-beradik kita berjaya, adakah kita tak nak berjaya, saudara dan saudari? Adakah kita ingin kekal di tempat yang lama? Adakah kita ingin melihat orang-orang berjaya tapi tak nak lihat diri kita berjaya? Just do it, saudara dan saudari. Jika saudara dan saudari percaya bahawa tindakan itu boleh meletakkan saudara dan saudari di tingkat kejayaan, just do it. Just do it. Jangan dengar kata-kata orang lain. Apa yang saudara dan saudari mahukan dalam kehidupan, kita akan mendalami sebentar lagi. Baik, saudara dan saudari, boleh lihat apa ni? Saya rasa percaya dan percaya bahawa ramai daripada antara kita kenal piala ini. Adalah piala apa? Ada filem-filem yang memenangi mutu
penyampaian filem yang sangat hebat di peringkat dunia. Saudara-saudari dunia. Jadi, apa yang saya nak katakan kepada saudara dan saudari, bukanlah kita ingin mencipta sebuah filem yang sangat hebat. Bukanlah kita ingin mencipta sebuah filem yang dikenal pasti oleh seluruh dunia. Tapi apa yang saya ingin saudara dan saudari ciptakan adalah sebuah filem kehidupan untuk saudara dan saudari bina dalam kehidupan saudara dan saudari. Untuk mencipta sebuah filem yang sangat hebat dan sangat unggul, ada 5 P saudara dan saudari. 5P, ingat 5P ni, apakah dia? Dalam filem yang hebat mesti ada P yang pertama, pelakon. P yang kedua, penerbit. P yang ketiga, penyunting. P yang keempat, pelakon dah. Kita ada pelakon, penerbit, penyunting, penulis skrip dan pengarah. Betul. Siapa yang sebut tadi? Amirul. Okey, Amirul. Baik, Amirul. Okey. Tulis nama Amirul sebab mungkin ada sagu hati sedikit untuk Amirul. Okey. Kita lepas habis program tunggu. Okey, lepas habis program Amirul nanti kita perlukan maklumat Amirul ya. Jadi stay there, jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai habis. Baik bang. Okey. Alright. Saya teruskan. Jadi kita dah ada 5P tersebut. 5 perkara ini diperlukan untuk kita mencipta filem yang hebat dalam diri kita. Kita tengok banyak filem yang ada dekat dunia, Transformer ada, Harry Potter ada, baru-baru ni kita ada Ma'al Tote dan sebagainya. Filem yang direka, tetapi itu adalah rekaan semata-mata. Kita nak kita punya filem kehidupan sendiri. Kita yang mencorak kehidupan kita, bukan orang lain. Kita adalah pengarah dia. Kita adalah pelakon dalam hidup kita. Kita adalah penulis skrip. Kitalah penyunting dan kitalah penerbit. Binalah cerita dalam kehidupan saudara dan saudari. Kerana jalan cerita itu adalah kehidupan kita. Saya gabungkan untuk mencipta sebuah cerita yang sangat menarik dan sangat hebat. Kita ada langkah dia, iaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, timely, ethical dan reasonable. Dengan adanya perkara ini, maka kita persembahkan kepada semangat ataupun emosi positif kepada personal diri kita dan present, iaitu sekarang. Jadi kita dapat buktikan walaupun kita adalah seekor kucing yang sangat comel, tetapi dalam bayangan merupakan seekor harimau yang sangat gagah. Saudara dan saudari, saya akan tunggu dan lihat bagaimana cerita kehidupan saudara dan saudari akan diterbitkan suatu hari nanti. Mudah-mudahan saudara dan saudari akan jadi insan-insan yang hebat, InsyaAllah. Baik, cerita lagi. Okey, mungkin banyak sikit ceritanya, tetapi bila dalam sesi virtual ini saya nak buat game pun susah. Jadi saya banyak bercerita, harap saudara dan saudari dapatlah hadamkan cerita ini ya. Okey, baik, tentang elang saudara dan saudari. Kita sedar dan kita selalu lihat elang berterbangan jauh di atas udara. Okey, dekat atas kita awan, sangat tinggi. Dan elang terbang lebih tinggi berbanding dengan burung yang lain. Kenapa saudara dan saudari? Kerana ia adalah pemangsa yang sentiasa memerhatikan mangsa yang terbang lebih rendah. Tetapi elang juga melalui kehidupan yang sama seperti manusia. Untuk sebuah kehidupan manusia bermula pada umur 40, saudara dan saudari. Itu telah dinyatakan kebanyakannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Okey. Kehidupan bermula pada umur 40. Tetapi elang saudara dan saudari, berapa jangka hayatnya? Jangka hayat seekor elang boleh cecah sehingga 70 tahun. Tetapi dengan syarat pada umur 40 tahun elang kena melakukan
perubahan yang sangat besar dalam hidup dia. Apa yang Helang perlu lakukan, saudara dan saudari? Dan kenapa dia perlu lakukan perubahan tersebut? Saudara dan saudari, Helang boleh mencecah sehingga umur 70 tahun. Tapi pada umur 40 tahun, dia kena buat satu keputusan yang sangat besar dalam diri. Di mana sepanjang tempoh 40 tahun itu, gugurlah bulu pelepahnya yang lebat. Paruhnya akan jadi bengkok dan tumpul. Dan kukunya akan patah. Jadi hilanglah kekuatan seekor Helang. Pada umur 40, apa yang dia harus lakukan untuk teruskan kehidupan? Dia perlu berubah, saudara dan saudari. Apa perubahan yang dia harus dilakukan? Dia perlu gantikan paruhnya. Ganti paruh bukan di kedai beli paruh pasang ya, bukan. Jadi apa caranya? Dia pergi terbang tinggi ke atas gunung yang berbatu. Di atas sana dia akan mengetuk paruhnya sehingga patah, saudara dan saudari. Maka akan tumbuh paruh yang baru. Setelah tumbuh paruh yang baru, dia akan gigit bulu pelepah dia yang lama, yang tua dan tak bermanya lagi. Maka dia cabut selai demi selai sehinggalah semua bulu pelepahnya digantikan dengan bulu pelepah yang baru. Kedua. Dan yang ketiga, saudara dan saudari, kukunya untuk mencakar dan menangkap mangsa dia. Apa yang dia perlu buat? Dia kena cakar kukunya di batu-batu yang berada di atas gunung sehingga tercabut. Saudara dan saudari pergi dapur sekarang, ambil pelayar, cuba cabut kuku saudara dan saudari, apa jadi? Sakit bukan? Itulah yang berlaku pada seekor Helang jika dia ingin meneruskan kehidupannya berbaki lagi 30 tahun. Jadi saudara dan saudari, kita akan sampai ke peringkat peperiksaan SPM suatu hari nanti. Tak lama lagi. Jadi, apa yang saudara dan saudari harus lakukan jika seekor Helang boleh melalui perjalanan yang sangat perit tersebut? Alangkah kita manusia. Kita harus melakukan perubahan supaya kita boleh keluar daripada zon selesa kehidupan kita, saudara dan saudari. Ingat, untuk mencipta sebuah filem yang hebat, apa yang kita perlukan? 5 P tadi. Kita perlu berubah. Okay? Life begins at 40. Ingat tu. Jadi kenapa kita tak nak capai lebih awal daripada umur 40? Umur 20, umur 30. Kenapa kita nak tunggu umur 40? Dan ada juga manusia yang terus tak nak berubah. Kekal berada dan juga lalai dalam zon selesa. Masih nak duduk bersembang di kedai kopi. Okey, cerita yang sama hari ini, cerita yang sama hari esok dan seterusnya. Dunia itu begitu luas, saudara dan saudari. Begitu banyak yang kita tidak terokai lagi. Jangan rugikan kehidupan kita hanya berada di satu tempat saja. Explore this world because this world is ours. Dunia ini adalah kepunyaan kita. Itu adalah cerita seekor Helang. Dan berapa banyaklah cerita yang saya bagi? Kita ada Helang, kita ada Aikido. Kita tengok lepas ni ada apa lagi. Kata pula, Masya Allah. Banyaknya cerita. Kita dah berapa? Pertama tadi Aikido. Kedua tadi adalah Helang. Dan yang ketiga, ya, kita teruskan Kata. Okey, mungkin ada saudara dan saudari pernah dengar cerita ini. Tapi cerita ini sekadar simple je. Pernah tak satu ketika saudara dan saudari ingin melakukan sesuatu perubahan pada diri dan tunjukkan kepada masyarakat komuniti sekampung kita. Perkara yang begitu senang adalah bagaimana kita nak tunjukkan kepada kampung kita untuk mengubah aktiviti komuniti kita dengan bersukan. Kadang-kadang kita berjogging, kadang-kadang kita cycling, kadang-kadang kita cycling seorang-seorang, kadang-kadang kita jogging seorang-seorang, dan kita terdengar ada orang mengatakan, apalah budak ni buat jogging seorang-seorang, cycling seorang-seorang. Lebih baik pergi masuk kebun, okey? Petik kelapa sawit. Pernah tak dengar kat telinga kita perkara sedemikian? Kita belajar study group, kita study seorang-seorang di sekolah awal-awal sebab nak buat ulang kaji. Tetapi rakan kita cakap, alah hai budak ni poyo lah, kan, tak payah nak tunjuk rajin dan sebagainya.
kita selalu dengar perkara itu saudara dan saudari. Tetapi bagaimana kita nak tepis perkara tersebut? Jadi cerita katak ni sangat tepat dengan situasi ini. Jadi saya ceritakan. Seekor katak, handsome, sedang menunggang motosikal. Tak ada, itu gambar saja ya. Okay, cerita katak dia bermula seperti ini. Pada satu hari berlaku perhimpunan katak-katak seluruh dunia. Jadi seluruh dunia berkumpul di satu tempat untuk mengadakan satu pertandingan. Pertandingan apa saudara dan saudari? Pertandingan memanjat tiang. Di antara katak-katak tersebut ada satu tiang yang sangat tinggi. Maka hakim tersebut mengatakan, siapa yang boleh panjat sehingga ke puncak tiang tersebut, maka dia adalah katak yang paling hebat dalam seluruh dunia. Maka apa yang terjadi saudara dan saudari? Katak-katak tersebut berkerumun di tengah tiang tersebut dan memanjat antara satu sama lain. Ada yang bergaduh, ada yang tolak sana sini, ada yang gigit kawan sehingga putus tangan dan juga putus kaki. Ya ke? Katak tak ada gigi jadi tak logik lah putus tangan dan putus kaki. Tapi ada banyak katak yang cuba untuk panjat sehingga ke tiang yang paling atas. Panjat, maka ramai yang gagal. Banyak yang gagal dan jatuh. Ada seekor katak yang tinggal. Dia panjat. Rakan-rakan yang kata, woi turun woi. Kalau kau jatuh ni mati katak. Memang mati katak. Kalau kau jatuh ni terburai perut. Patah sana sini, dia dah tak hidup lagi. Tapi dia endahkan, dia terus panjat. Dan akhirnya apa jadi pada dia saudara dan saudari? Dia berjaya sehingga ke puncak tiang tersebut. Jadi apakah rahsia katak tersebut saudara dan saudari? Ini soalan saya. Siapa yang hebat sila jawab. Bagaimana katak tersebut boleh sampai ke puncak tiang? Okey, saya open. Jawab. Dia tidak menghiraukan alasan orang. Okey, dia endahkan. Okey, ya silakan. Dia tidak menghiraukan kata-kata orang. Okey, dia tak menghiraukan. Alright. Tumpukan Siapa tujuan nama? dia. Siapa nama? Ni Haziq. Haziq. Okey, Haziq cakap dia tidak menghiraukan kata-kata orang lain. Okey, lagi? Ada siapa lagi nak bagi jawapan? Kalau ada rasa dia boleh manjat, dia manjat. Okey, kalau rasa dia boleh panjat, dia panjat. Siapa tu? Kat bawah. Ali. Okey, alright. Ada tak jawapan lain? Ya. Saya dengar suara perempuan tadi. Siapa? Anisra, ya. Apa jawapan? Ya, jawapannya apa dia? Okey, kebanyakannya tak nak dengar. Okey. Dia tak berusaha. Okey, dia berusaha berbanding dengan orang-orang lain. Baik, terima kasih atas jawapan tersebut. Tetapi tak mengena jawapan dia. Alah. Tak dapat bawa cerita apa. Jawapan dia apa saudara dan saudari? Jawapan dia adalah katak tersebut pekak. Katak tersebut pekak. Dia tak dengar. Dia tak dengar kutuk-kutuk orang kat bawah ni turun dia tak dengar. Rupanya dia pekak, dia panjat je buat selamba. Sebab dia tak dengar apa-apa. Jadi bila dia tak dengar, dia buat selamba dia sampailah ke atas. Itulah dia katak pekak. Ya, ada seorang Ada seorang jawab betul. Oh ya. Silakan komen. Di komen. Okey. Sebelum saya boleh Okey. Yang jawab tu okey, very good. Nanti kita akan dia list nama. Nanti bagi list nama. Bagi nama. Tak kira sebut nama dia bagi siapa bagi? Cik Haiza Rosman. Haiza Rosman. Okey, katak pekak betul. Terbaik. Itulah dia. Tapi saya bukan nak cerita katak je. Okey, saya nak kaitkan dengan kehidupan kita. Kenapa katak pekak itu boleh berjaya sampai ke atas adalah dengan cara dia tidak mengendahkan kata-kata orang lain. Begitulah seperti kita saudara dan saudari. Kita pekakkan telinga kita buat kerja kita. Kita endahkan kata-kata negatif daripada orang sekeliling. InsyaAllah kita boleh pergi lebih jauh. Katak pekak. Okey, baik. Dah berapa dah cerita kita? Kita ada katak, kita ada elang,
dan kita ada Aikido. Aikido. Dah 3 dah tu. Alright. Ya Allah, ada cerita lagi. Monyet pula. Okey, baik. Nak dengar tak? Alright, thank you. Jadi saya teruskan kepada kita punya cerita yang seterusnya ialah tentang monyet. Mana ni kita nak masuk konten ni? Ini sebenarnya mukadimah saja ya. Kita tak apalah, kita bercerita saja petang ini. Baik saudara dan saudari, seekor monyet memanjat sebatang pokok yang sangat besar dan sangat rimbun. Okay, pada satu petang datanglah empat angin. Angin datang kepada monyet itu. Jadi monyet ini mencabar kepada angin-angin tersebut. Wahai angin-angin, siapakah yang berani untuk menjatuhkan aku daripada pokok ini? Apa angin tu jawab? Ada 4 angin. Angin apa? Yang pertama angin tornado. Yang kedua angin ribut taufan. Yang ketiga angin kencang, dan yang keempat angin sepoi-sepoi bahasa. Jadi monyet itu cabar kepada keempat angin tersebut. Aku cabar kepada kamu, jatuhkan aku daripada pokok ini. Maka apa terjadi kepada angin tersebut? Angin tersebut dengan berangnya sahut cabaran monyet tersebut. Jadi angin pertama angin tornado. Tiup dengan sekuat-kuatnya pokok tersebut. Hampir terbang dahan-dahan ranting dan juga daun-daun yang ada pada pokok tersebut. Jatuh tak monyet tu? Tak. Okey, tak jatuh. Alright. Angin tornado tiup pun tak jatuh. Okey, tak jatuh. Jadi angin kedua, angin taufan. Okey, angin taufan tiup pula. Dia tiup, habis terang pokok tu. Jatuh tak monyet tersebut? Tak. Okey, tak juga. Seterusnya angin kencang. Angin tornado, angin ribut taufan dah tiup. Ini kan pula angin kencang betul. Dia tiupkan juga, maka tak jatuh monyet tersebut. Dan yang keempat angin sepoi-sepoi. Comel sangat. Siapalah yang sebut tu? Jadi angin sepoi-sepoi bahasa. Jadi angin sepoi-sepoi bahasa ni datang dekat monyet tersebut. Apa dia buat? Monyet tersebut peluk batang pokok tersebut dan semakin kuat genggaman dia. Maka angin-angin tersebut tak boleh nak jatuhkan dia. Tetapi apa yang angin sepoi-sepoi bahasa ni lakukan? Dia pergi dekat sebelah telinga monyet tersebut dan dia tiupkan lembut angin dia. Dia tiup pelan-pelan sehingga apa terjadi pada monyet tersebut? Itu tidur. Dia turun. Gatal. Ya, betul. Dia tertidur dan airnya jatuh ke tanah. Jadi apa kaitannya saudara dan saudari? Mungkin saudara dan saudari orang yang hebat dalam hidup saudara dan saudari. Begitu besar ujian datang, begitu besar dugaan yang datang, saudara dan saudari dapat tepis ujian tersebut. Tetapi ada satu ujian kecil datang dan akhirnya kita gagal untuk menempuh ujian tersebut. Jadi jangan lihat ujian-ujian yang besar di luar sana, saudari kuat boleh tempuhnya, tetapi ujian yang kecil kita lalai dan leka. Itulah yang sering berlaku dalam kehidupan kita saudara dan saudari. Mungkin kita tak nampak, tetapi perkara yang kecil itulah yang akan membuatkan diri kita jatuh perlahan-lahan. Jadi kita kena cek balik diri kita. Boleh? Alright. Dah berapa cerita? Dah banyak nak cerita, saya pun tak ingat. Okay, nanti saya ada soalan tentang cerita-cerita ni. Okay, very good. 4. Okay, seterusnya. Okay, cerita yang kelima. Sebuah kisah tentang seorang insan yang biasa. Di mana kisah ini bermula di Amerika Syarikat. Waktu itu Amerika Syarikat mengamalkan dasar apartheid, iaitu hamba untuk orang kulit hitam. Jadi orang kulit hitam ini dijadikan hamba. Ada seorang orang kulit hitam ni
waktu kecilnya dia sangat suka bermain basikal. Pada satu petang dia bermain basikal, dia parking basikal dia dan dia bermain bola sepak bersama rakan-rakan dia dan lain. Waktu dia nak balik, dia cari basikal dia tak ada, hilang dah kena curi. Apa yang jadi pada dia saudara dan saudari? Dia sangat marah, dia memberontak dan dia ingin cari siapakah pencuri basikal tersebut. Maka dia pergi ke balai polis. Bila dia pergi balai polis, dia ceritakan ceritanya. Basikal dia dah hilang, dia nak cari rompak tersebut, dia nak cari pencuri tersebut. Jadi polis tu katakan kepada adik tersebut, adik, kalau jumpa pencuri tersebut, apa yang adik boleh lakukan? Boleh ke adik tangkap dia? Boleh ke adik tumbuk dia? Jadi, apa yang dilakukan saudara dan saudari? Dia minta bantuan daripada polis tersebut untuk ajarkan dia seni mempertahankan diri. Tak adalah terlalu seni, tetapi hanya 4 cara yang diajarkan kepada dia, iaitu tumbukan straight, tumbukan hook, tumbukan cangkuk, uppercut, itulah 4 perkara itu, dan swing. Siapakah dia? Siapa cepat? Siapa dia? Boxer, petinju, Ali. Mike Tyson. Saya dengar. Siapa yang jawab tadi? Ali. Ali. Saya Mike Tyson. Alia Natasha. Yang Natasha, okey. Adalah Muhammad Ali. Okey, adalah orang kulit hitam. Okey, dulu nama Kristian dia adalah Cassius Clay, di mana dia menggunakan dia punya usaha tinju itu untuk menjadi juara dunia. Apabila dia berada di tahap dunia, peringkat tertinggi dunia, apa yang terjadi pada dia saudara dan saudari? Dia telah diberikan hidayah. Dia telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya dia memeluk Islam dan menukar nama dia kepada Muhammad Ali. Dan akhirnya apa yang terjadi pada dia saudara dan saudari? Dia menggunakan kehebatan dia dalam boxing, tinju itu untuk menyebarkan dakwah Islam. Begitulah cara bagaimana Islam disebarkan secara meluas di benua Amerika Syarikat. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat bagaimana Muhammad Ali menggunakan kehebatan dia, menggunakan kepakaran dia untuk menjadi seorang khalifah, seorang pendakwah, saudara dan saudari. Apa lagi yang kita inginkan? Betapa banyaknya contoh yang ada di sekeliling kita. Jadi kepada saudara dan saudari, no issue, no excuse. Tak ada alasan lagi untuk kita gagal dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah kisah tentang seorang insan yang sangat biasa tetapi diangkat sebagai seorang insan yang sangat hebat di sisi Allah. Itulah Muhammad Ali. Okey. Saya nak cerita pun dah penat dah ni. Alright. Kita tengok. Alright. Duit. Siapa suka duit? Siapa yang datang sini nak join program ni nak dapatkan duit? Jujur. Mungkin pada pandangan mata kita duit ini sangat bernilai kepada saudara dan saudari. Cuba saudari dan saudara pandang diri saudara dan saudari, lihat apakah nilai pada diri kita. Jika kita ni adalah dinilai sebagai duit, orang nak beli kita, dia nak tak terima kita. Apa kepakaran yang kita ada, apa nilai yang kita ada pada diri kita ini, berapa nilai diri kita RM1, nilai diri kita RM5, RM50, RM100, macam mana kita nak tetapkan saudara dan saudari. Itulah dia yang saya nak share kepada saudara dan saudari petang ini. Kita nak tambah nilai untuk diri kita. Jangan pandang duit saja, tetapi jadikanlah diri kita lebih berharga daripada duit. Saudara dan saudari, bukan tugas orang lain untuk mengubah anda, itu sebenarnya adalah tugas kita sendiri. Orang lain dia pandang je, katalah sahabat, katalah kawan, tetapi
apabila susah, ke mana kawan-kawan kita? Ke mana sahabat-sahabat kita? Berapa puntung saja yang sangat setia dalam waktu kita sedang susah. Jadi, adakah kita nak mengharapkan orang sekeliling kita untuk mengubah diri kita? No. Kita yang kena ubah diri kita. Okay, ada kuis untuk saudara dan saudari. Saya bagi masa 2 minit kepada saudara dan saudari. Kirakan ada berapa kotak segi empat yang sama dalam gambar rajah tersebut. Okay, dah kira semua dan bagi tahu jawapan saudara dan saudari. Tak kisah daripada voice ataupun daripada ruang chat, boleh berikan. 2 minit 16. dari sekarang. 16. Apa saya bagi? Okey, 16. Okey, tulis dekat ruang chat, Dapat. 24. Ya, tulis nama dekat ruang chat, tulis jawapan. 24. Okey, terus. Sampai saya dengar jawapan yang betul, saya berhenti. Dapat. Salah. Tak kena. Terus lagi. Nampak tak? Terus lagi. 1. Tidak. Okey, ada masa lagi. Masa. 32? Hampir. 34 36. Hampir. 34. 34. 30, 31, 32, 33, 34. Itu mana? Itu banyak sangat. Pilih satu. 40. Saya dengar tadi, siapa cakap? 40. 40. 40 saya cakap tadi. Apa dia? 8. Okey, kita semak Okey. Dia ada 4 step. 1 kali 1 ada, 2 kali 2, 3 kali 3 dan 4 kali 4. 1 kali 1 ada berapa? 16. 16. 2 kali 2? 2, 4, 6, 8. 8. 3 kali 3. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kali 4. 1. Jawapannya berapa? 30. Ada tak? Saya dengar macam ada orang sebut 30 tadi, tapi saya tak dapat capture. Saya nak jujur. Siapa yang jawab 30? Bagi semua. Bukan yang jawab banyak-banyak tadi tak ada. Dia ada seorang tadi, tiba-tiba dia sebut 30. Dekat ruangan komen ada seorang 30 dia yang pertama cakap. Siapa? Nur Azra Syahra. Nur Azra Syaira, ya. InsyaAllah nanti kita akan rewind balik Tapi saya dengar macam suara lelaki tadi. Betul? Siapa yang jujur Jujur. Siapa yang jawab tadi? Okey, tak ada. Ikram. Okey, nanti kita akan check semula ya. Okey, tak apa. Ini just nak rehat je. Okey, tak ada terlalu kritikal sangat. Seterusnya. Baik, siapa yang paling pantas? Senaraikan 3 cerita yang diceritakan dalam program ini. Tadi ada berapa cerita? Saya nak 3 je. Yang kata. Ada 4. Mak guru Asido. Okey. Dah. Yang pertama tadi jawab betul. Yang pertama tadi jawab betul. Siapa? Ali. Kata. Okey, siapa dia? Ali Natasha. Saudari. Nama saudari siapa? Ali Natasha. Anis Natasha. Alia Natasha. Dan okey, dah jawab. Saya bagi orang lain pula lah. Dapat ada dah. Siapa lagi? Ali hilang kata. Ya, Alia Natasha tadi dah betul. Ali hilang kata. Ada kat chat, ada chat. Geng. Okey. Saya hold dulu. Okey, saya nak
saya nak saudara dan saudari list dekat ruang chat. Siapa yang paling pantas daripada sekarang? Nama, jawapan, tiga cerita. Dia jawab Aikido, kata adalah Siapa? Ada kita Aziki. Okey, dah ada jawapan. Nur Aziki. Ada orang atas lah. Ada orang aja atas. Okey lah, tak apalah. Kita tak efektif sangat cara kita, tak apalah. Mana yang menang tu menang lah ya. Alright, saya teruskan. Ini yang penting sebenarnya. Tadi mukadimah saudara dan saudari. Sebenarnya saya nak saudara dan saudari kenal diri kita pada petang ini. Jadi saya akan teruskan sikit lagi. Jadi untuk mengenali diri kita kena tahu kekuatan diri dan juga kelemahan diri. Jadi macam mana kita nak identify saudara dan saudari? Kita akan buat ujian personality. Tapi kita akan tengok ya masa kita, kalau tak sempat saya tak teruskan. Tapi untuk surface ni saya akan kongsikan kepada saudara dan saudari bagaimana kita nak kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri kita. Jadi sebelum saya mulakan, saya inginkan saudara dan saudari keluarkan sehelai kertas dan sebatang pen ataupun pensel. Ini sangat penting ya pada saudara dan saudari. Okey. Alright. Simple ya, tak adanya jalan kira, tak ada. Ini perkara ni saudara dan saudari boleh praktikkan untuk kehidupan saudara dan saudari pada masa akan datang. Dan juga boleh kongsikan ilmu ini kepada rakan-rakan saudara dan saudari. Baik, yang pertama, tugas saudara dan saudari. Sila pilih satu bentuk saja, iaitu A, B, C, D, E, F, G, H ataupun I. Sila pilih satu bentuk saja. A. Tulis dekat kertas tersebut. Untuk rujukan saudara dan saudari. Dah ke? Okey, dah pilih? Okey, sekarang saya nak tak apa kita sebut je secara rambang. Ada tak yang pilih A dekat sini? Boleh saya dengarkan suara? Ada. Saya. Alright, okey. Terima kasih yang pilih A. B? B ada tak? B? Ball? Okey, B tak ada. Seterusnya C. Ada tak C? Okey, C ada. Terima kasih. Seterusnya D ada? Ada. Saya. Okey. Seterusnya E. Okey, E. Kemudian F. Ada tak F? Ada. F ada. Okey, seterusnya G. Ada G? Saya. Ada. Okey. H ada? H? Ada. Ada. Okey, mungkin seorang je tu. Okey, tak apa. H dia ada unik sikit I ada I? Ada. Macam ramai je I tu Siapa yang I ni sangat siapa yang pilih I ni sangat istimewa. Okey, seterusnya. Saudara dan saudari dah pilih. Jadi saya nak terangkan ni apa maknanya. Okey. Minta bertenang semua, minta bertenang. Baik. Saya nak terangkan apakah makna-makna di sebalik simbol ini. Baik, kita teruskan yang pertama. A adalah trait personality berdasarkan corak di mana sensitif dan reflektif. Okay, bukan nak katakan bahawa orang yang memilih simbol A ini adalah emosi ataupun sensitif. Tetapi sensitif ni dimaksudkan adalah dengan di mana jika ada kawan dia accident ke, jika kawan dia ada masalah ke, dia orang pertama yang alert.
Jom melawat si Azhari tu dia tak sihat. Jadi dia bawa rakan-rakan pergi melawat. Jika ada berlaku sesuatu, semalam aku nampak dia dating dengan mama tu. Dia lah orang pertama. Jadi reporter. Sensitif, dia alert dengan isu-isu sekeliling. Reflektif, dia mudah orang cakap bermuhasabah, dia reflektif diri kita. Jika dia buat kesilapan tadi, apalah yang aku dah buat tadi, dia bertaubat sekejap. Ini orang reflektif. Seterusnya B. Siapa orang B? B adalah berdikari. Tadi tak ramai yang jawab B ni. Jadi maknanya kuranglah yang suka berdikari dalam grup-grup kita ni ya. Jadi kena tingkatkan sifat-sifat berdikari ni. Seterusnya C adalah extrovert dan aktif. Extrovert dia maksud dia peramah, suka bercakap dan orang kata becok. Ini adalah extrovert dan juga aktif. Saya tu. Ya. Ada soalan ke? Okey, tak apa, saya teruskan. Seterusnya adalah D, iaitu seimbang. Jika ada rakan-rakan daripada saudara dan saudari mempunyai personality D, carilah dia kerana dia sesuai untuk dijadikan sebagai seorang sahabat. Dialah yang suka mendengar cerita kawan-kawan, dialah yang suka dengar masalah kita. Jadi orang sebegini adalah seimbang. Ya, betul. Okey, orang sebegini dia pandai simpan rahsia. Jadi kita ceritakan masalah, dia akan simpan sebaik-baiknya, tak ceritakan pada orang lain. Dia adalah sangat well balanced, seimbang. Seterusnya E, professional. Professional bukan saya nak katakan profesional apa, tetapi dia sangat beretika. Bergaduh pun profesional je. Dia bergaduh pun profesional, buat kerja profesional. Kalau macam suami isteri ni, bila kat rumah bergaduh, dekat tempat kerja dia be professional. Bercerai. Mungkin ramai antara kita ni couple kan, jadi kadang lain pun bergaduh. Bila jumpa kat tepi taman, dekat sekolah, be professional, okay? Buat muka berlakon. Jadi kita tak tahu orang tu bergaduh. Jadi orang ini adalah professional. Seterusnya F adalah sangat tenang dan berhati-hati. Okay, kumpulan ni dia cool je, relax je. Kalau kita tengok dia agak perlahan, makan pun tenang, selesa je kita tengok dia, tak gopoh-gopoh. Ini adalah orang yang tenang dan berhati-hati. Seterusnya G, kelakar. Ramai yang G tadi. Ramai yang G. Okay, G ini adalah kelakar kerana warnanya yang sangat harmoni. Seterusnya, itulah dia sangat unik. Ia adalah romantik dan beremosi. Ada seorang jadi kalau lelaki yang H ni kena jaga hati dia sedikit kerana dia kuat emosi. Bukan kuat emosi marah ke apa, tapi dia berkata tersentuh, patah hati ke, kenalah ajak dia berbual, nanti dia murung. Tapi dia punya ayat-ayat pick up line memang power. Bolehlah minta tunjuk ajar daripada dia. Buaya tu bang, buaya. Seterusnya I adalah orang analytical. Jadi kalau kita dapat kenal pasti orang-orang seperti ini, dia power math, dia power fizik, kimia, dia power science. Orang seperti ini dia boleh dijadikan sebagai penyelidik, profesor, doktor yang suka menggunakan otak. Jadi ini adalah sebahagian daripada personality diri. Okey, saya teruskan. Okay, jadi kita nak masuk kepada peringkat yang lebih penting lah, iaitu the whole brain. Kita nak belajar ilmu otak. Inilah yang saya buat dalam bidang PhD saya, mengkaji otak dan juga behavior manusia untuk diinterpretasikan kepada software ataupun robotik. Baik, saudara dan saudari, minda manusia terbahagi kepada
dua, iaitu minda sedar dan minda separa sedar. Dalam kita hidup 20 tahun, kita hidup 30 tahun, 40 tahun dan seterusnya, kita hanya menggunakan 10% saja daripada otak kita. Untuk insan-insan yang hebat seperti siapa? Albert Einstein. Albert Einstein, Thomas Edison, yang adik-beradik Wright yang membina kapal terbang dan sebagainya, dia boleh unlock almost 30% adalah orang yang sangat hebat. Sedangkan kita ada 90% lagi yang tidak digunakan. Jadi kita nak unlock benda ni pada petang ini. Kalau tak clear, saudara dan saudari boleh datang berjumpa dengan saya, kita buat sesi untuk clearkan benda ni. Okay, benda ni sangat mahal dekat luar sana. Kalau saya join course ni, untuk satu kursus kena bayar RM5,000. Jadi untuk saudara dan saudari, saya bagi percuma sebagai pendedahan awal. Nak habis SPM kan? Jadi benda ni sangat penting untuk saudara dan saudari tahu kekuatan dan juga kelemahan diri. Ini adalah satu kursus yang sangat profesional. Tidak ramai orang dapat secara percuma. Okey. Baik, saudara dan saudari, minda sedar kita menggunakan akal yang logikal, rasional dan juga analytical. Ini waktu kita sedar. Dan ingatan ingatan dalam minda sedar kita adalah sangat pendek. Terutamanya lelaki. Lelaki hanya boleh ingat 3 hingga 5 perkara sahaja dalam sesuatu masa. Jadi kalau bergaduh dengan girlfriend tu, jangan tanya lelaki macam-macam, dia tak akan ingat. Nah, itulah dia, lelaki. Manakala perempuan dia boleh ingat sehingga 999,999 perkara. Jadi kalau kita bergaduh pada hari ini, dia boleh cerita benda yang 20 tahun yang lepas. Jadi otak perempuan dengan otak lelaki adalah berbeza. Otak perempuan sangat berumit. Dia pusing kat dalam otak dia. Kalau lelaki ni dia satu garisan saja. Itu beza dia, ya. Jadi untuk minda separa sedar kita adalah dari segi emosi, memori keputusan, kepercayaan dan juga nilai. Ini saya nak terangkan ni memang tak masuklah secara virtual. Jadi secara ambil sikit-sikit bila secara tak sedar, pernah tak saudara dan saudari bawa motor jalan petang-petang, kita nak pergi kedai Semenanjung, okey? Nak pergi sesuatu tempat, bawa motor tiba-tiba pergi ke tempat lain secara tidak sedar. Pernah tak keadaan itu berlaku? Itu adalah situasi di mana minda separa sedar kita mengambil alih minda sedar. Okey, ada orang bawa kereta sambil tidur. Boleh sampai ke rumah. Itulah hebat dia. Siapa yang boleh menggunakan minda separa sedar. Tapi susah untuk kita unlock benda ni. Baik, saudara dan saudari. Saya percaya saudara dan saudari dah keluarkan kertas tadi tersebut. Betul? Jadi saya nak saudara dan saudari sila baca dan fahamkan ayat ini. Tak perlu tulis ayat ya dekat kertas. Tulis nombor 1 kemudian markah dia. Jadi saya terangkan. Contoh dia. A. Bila menyelesaikan masalah, saya lebih menggunakan fakta daripada timbang rasa. Jadi sangat tepat tak dengan diri? Kalau rasa sangat tepat, boleh pilih tu 7. Kalau tak tepat, boleh pilih 6. Tak tepat lagi pilih 4 ataupun 3. 1 pun boleh, 0 pun boleh. Tapi pastikan pengantara antara dua ini mesti 7. Contoh dia. Okey, kat sini saya tulis 4. Kat sini 3. Boleh jadi sini 2, sini 5. Pastikan tambah 2 kotak ini nilai dia adalah 7. Okey, jelas? Okey, kalau jelas kita boleh buat. Nampak tak? Okey. Saya sekarang bagi masa dekat saudara dan saudari untuk isikan berapakah markah untuk setiap kotak tersebut. Tak perlu tulis ayat, hanya tulis markah sahaja. Nombor 1,
Saya tunjuk ya. Dia senang. Satu, 4, bawah dia 3. Okey, jelas? Contoh dia seperti ini. Okey, jadi sila baca, fahamkan dan jawab. Okey, kalau dah siap, ramai-ramai jawab, teruskan kepada soalan seterusnya. Nanti saya akan tukar. Okey, sila jawab. Ada tak? Okey, boleh fahamkan dan jawab soalan tersebut. Okey, dah siap? Saya teruskan. Baik, seterusnya. Saya suka terlibat dalam kerja bersifat menganjur. Contohnya, dia sebagai event manager. Dia suka buat program, dia suka anjurkan buat program sukan. Itu adalah diri dia. Kalau B, saya suka terlibat dalam kerja bersifat inovasi ataupun mereka cipta. Okay, boring-boring, dia ambil kayu, dia gergaji dan dia buat kerja-kerja mereka cipta. Dia buka gadget dia, dia buka handphone dia study. Dia suka buat benda yang baru. Okay, dah selesai? Saya teruskan ya. Baik, yang ketiga, A. Saya suka keadaan yang sistematik. Orang sebegini kalau kita lihat meja study dia, buku tersusun, pen tersusun, jadi bekas-bekas pensel dia disusun dengan rapi. Bilik tidur dia adalah seorang yang sangat sistematik. Buat kerja sekolah kena buat 1, 2, 3. Ada orang buat 1 dia terus lompat sampai 10. Dia adalah orang yang sistematik. B, suka membantu dengan menyokong orang dari belakang. Maknanya adalah orang di sebalik tabir. Dia tak suka nak ambil populariti. Ada orang suka populariti tapi tak buat kerja. Tapi orang ni dialah yang jadi tulang belakang dalam projek tersebut, tetapi dia tidak suka untuk dikenali. Dia orang di belakang tabir. Okey, selesai? Saya teruskan. Keempat, saya seorang yang suka membuat kerja secara terancang. Maknanya dia tak suka tangguhkan kerja dia. Kalau ada 10 kerja, dia akan susun mana yang paling penting. Dia tak suka tangguh. B, mengambil risiko adalah perkara yang biasa pada diri saya. Dia suka membuat sesuatu yang baru. Orang lain tak buat, dia buat. Okey? Risiko bagi dia adalah sesuatu yang sangat rapat dengan diri dia. Okey, selesai?
Baik, saya teruskan soalan seterusnya. Yang kelima. A. Bila dalam majlis, saya sangat memilih siapa yang akan saya dekati. Contohnya dia pergi majlis kahwin, dia pergi majlis makan malam. Okey, dia tengok rakan-rakan dia ramai, tapi dia akan pilih. Aku tak rapat dengan dia, tak rapat dengan dia. Oh, rapat dengan dia, dia pergi kepada rakan dia. Ada orang dia suka jumpa je sesiapa pun, dia suka berbual. B. Saya peramah dan berkawan dengan semua orang. Ni orang dia peramah, extrovert. Bila jumpa sesiapa pun dia peramah. Dia berbual je dengan orang tu, tak jadi masalah. Okey, saya teruskan lagi. Keenam, A. Saya suka tumpu kepada kerja-kerja bersifat halus dan teliti. Ini adalah orang-orang yang detail person ya. Contohnya buat admat, buat matematik. Orang jalan kerja pendek je, dia jalan kerja je dah penuh satu muka surat. Dia suka buat kerja-kerja kreatif. Kalau kita lihat dia buat corak-corak dekat dinding. Dia kerjanya sangat halus dan teliti, tak comot, tak gopoh. Jadi adalah orang seperti itu. B. Saya lebih suka memberi cadangan dan idea berimajinasi dalam membuat satu kerja. Orang macam ini dia boleh jadi bos. Dia bagi cadangan A, B, dia tahu mengarah saja dan suka berangan. Ini adalah orang B. Seterusnya. 7. Bila ditegur, saya simpan perasaan dan cepat dapat menerimanya. Orang seperti ini dia bukannya memberontak, tapi bila ada seseorang tegur dia senyap dan dia boleh terima teguran tersebut. Dia tak melawan. Manakala B, bila ditegur saya mudah terasa orang ini adalah orang yang emosi dan sensitif. Mana sometimes bila kita tegur dia melawan balik. Dia tak terima. Apa orang tegur tu dia susah nak terima. Okay, clear? Alright, saya teruskan. Ke-8. Saya suka kerja yang ada peraturan. Ada orang seperti ini, maksudnya dia tak suka tengok orang berterabur ke apa. Kalau perhimpunan dekat sekolah tu, dia orang pertama masuk barisan. Dia pengawas yang sukakan disiplin. Itu adalah contoh orang seperti ini. B. Saya peka dengan rasa hati dan naluri diri saya. Dia suka buat sesuatu perkara ikut perasaan, ikut hati. Kalau dia suka benda tu, dia tanya hati bukan tanya otak. Jadi dia suka dia buat. Ya, ada yang nak tanya soalan ke? Okay, setakat ni jelas tak? Ada tak siapa yang nak tanya soalan? Saya berikan ruang untuk saudara dan saudari bertanyakan kepada saya. Silakan. Okay, kalau tak ada saya teruskan. Soalan ke-9. Jika saya terpaksa membuat keputusan yang sukar, saya akan ketepikan emosi saya. Ini adalah orang yang profesional. Di mana? Jika dia kena buat sesuatu keputusan, dia tidak menggunakan emosi. Contohnya pagi tadi dia bergaduh dengan kawan dia. Lepas tu petang dia masuk meeting. Dalam meeting, dia ketepikan pergaduhan pagi tadi. Dia be profesional, sangat profesional. Tidak beremosi. Manakala B, jika saya terpaksa membuat keputusan yang sukar, saya akan lebih menggunakan perasaan dan timbang rasa. Orang seperti ini, jika kita dalam mesyuarat, kita nak buat sesuatu keputusan, dia akan pertimbangkan dahulu. Okey, orang ini dia baik dengan aku. Dia rapat. Kalau aku minta tolong apa-apa, dia suka tolong. Jadi aku bagi projek dekat dia. Itu adalah orang yang menggunakan perasaan. Okey, B. Das? Okey, soalan terakhir. Jika saya perlu memasang komputer baru, saya akan baca dan ikut peraturan dalam buku panduan.
Tak kisahlah komputer baru ke, smartphone baru ke, kamera, mesin basuh. Jika dapat dia barang baru, dia akan baca dulu buku manual dan juga buku peraturan. Barulah dia pasang gadget tersebut. Tapi jika B pula, jika saya memasang komputer ataupun smartphone ataupun mesin basuh ataupun kamera ke, dia terus pasang tanpa merujuk buku panduan. Okey, sila berikan markah. Okey, selesai. Okay, sekarang kita nak totalkan markah dia. Okey, sekarang saya nak saudara dan saudari buat jadual ini. Salin dulu table ni sebab nanti kita akan kira markah. Senang sikit. Saya bagi masa saudara dan saudari tulis. Tulis ya, mana yang nak tulis tu tulis. Tapi saya can sure to you, saya percaya dan yakin pada ilmu ni bahawa sangat berguna untuk saudara dan saudari. Boleh gunakan untuk kehidupan saudara dan juga saudari. Cuba nak buat. Okey, kita tak banyak masa, jadi saya harap saudara dan saudari dapat cepatkan lagi kita punya cara kerja. Baik, jika saudara dan saudari dah siap buat table ni, kita akan totalkan markah tersebut. Jadi, lihat balik pada soalan tersebut dekat kiraan markah. Contohnya dekat soalan 1A berapa? Tuliskan. 3A berapa tambah dengan 5A tambah 7A dan tambah 9A. Okey. Seterusnya 1B tambah 3B tambah 5B tambah 7B dan tambah 9B. Dan begitu juga yang ketiga 2A tambah 4A tambah 6A tambah 8A tambah 10A. Dan seterusnya. Jika dah dapat jumlah tersebut, saya nak saudara dan saudari bulatkan markah mana yang paling tinggi. Okey, silakan kira. Dah. Alright, kita tunggu rakan-rakan kita yang lain ya.
Okay, ramai dah jawab. Tak apa, saya bagi masa sedikit untuk rakan-rakan kita yang lain. Kenapa dia tengah kira tadi? Ha? Dari segi graf apa pecahan peserta negeri pun awak. Okey. Sini cuba. Berapa kamu nak bagi? Kan mana nak buat itu? Okey, saudara-saudari, saya rasa ramai yang dah jawab. Jadi bila saudara dan saudari dah dapat jumlah yang paling besar, sila bulatkan. Dan kita akan lihat apakah kesimpulan yang kita dapat daripada hasil kiraan kita tadi. Dah bersedia semua? Boleh? Boleh saya teruskan? Okey. Baik. Untuk kolam yang pertama adalah biru. Kedua, merah. Ketiga, hijau. Dan yang keempat adalah kuning. Otak ya, ini adalah warna otak. Jangan risau, otak yang berwarna kuning tu bukan otak kuning. Tapi ada definisi dia yang tertentu. Okey, jadi saya nak dengar suara-suara Otak biru, ada tak? Otak biru ada tak? Ada? Pak Is ada tak? Dia tulis. Okey, otak biru ada. Otak merah ada? Otak merah? Ada Pak Is? Saya. Okey, ada. Ya, saya. Alright. Seterusnya, otak hijau ada? Ada. Okey. Otak Ada. hijau. Seterusnya, otak kuning. Saya. Wah, jadi jawab. Okey, ini adalah warna-warna otak kita. Jadi nak lihat tak apakah warna dia? Nak. Okey, saya teruskan. Saya pergi ke warna biru dahulu. Warna biru adalah logical thinking. Otak yang berfikir secara logik. Apakah dia? Iaitu rasional, berfakta, logik, analytical. Jika kita nak berhujah dengan orang yang berwarna otak biru ni, kita kena sediakan fakta, kita kena sediakan gambar, kita kena sediakan bukti. Ini adalah cara-cara otak orang biru berfikir. Seterusnya, otak hijau adalah struktur ataupun prosedur. Orang yang suka ikut susunan proses, di mana orientasi tindakan teratur, bermetodologi. Metodologi ni adalah kaedah ataupun proses, berprosedur. Dia suka ikut susunan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia tak suka skip-skip ya. Ini adalah orang otak hijau. Jelas? Baik, seterusnya orang otak merah. Merah adalah perasaan dari segi emosi, imajinasi, empati. Empati ni adalah sifat suka ingin membantu. Dia nampak kawan dia susah, dia bantu. Dia nampak kawan dia tak selesa, dia cuba tenangkan fikiran kawan dia. Berinspirasi. Dia suka cari inspirasi, pergi tepi laut, pergi dekat taman bunga, suka tenangkan fikiran. Seterusnya, orang otak kuning. Hebat tak? Bukan otak kuning tapi orang yang berwarna otak kuning ni, dia sangat bervisi, dia sangat suka mencuba, sangat kreatif dan sifat ingin tahu dia sangat tinggi. Kalau dia duduk sorang-sorang dekat bucu kat dalam kelas, dia dengar ada 2 orang sahabat dia bercakap dekat hujung kelas sana, dia pasang telinga. Kerana sifat ingin tahu dia sangat tinggi. Orang kuning ni dengan orang merah dia tak ngam. Dia suka gaduh. Dia tak ngam. Orang kuning ngam dengan orang mana? Orang hijau. Orang biru ngam dengan orang merah. Jadi ini adalah warna-warna otak saudara dan saudari. Siapa nak ambil gambar boleh ambil gambar, simpan. Tulis. Kerana apa? Bukan hanya untuk mengenali otak kita saja, tapi kita kena mengenali otak
orang lain. Kerana kita boleh menyesuaikan diri kita dengan orang-orang lain. Okay, ini adalah diri saudara dan juga saudari. Jadi, apakah atmosfera otak saudara dan saudari? Kita lihat balik. Sebelah kiri berwarna biru dan hijau. Sebelah kanan berwarna merah dan kuning. Tidak semestinya kita ada satu warna saja. Setiap orang mempunyai 4 warna. Tetapi kita kena lihat dekat markah tadi. Warna mana yang paling tinggi, kedua tinggi, ketiga dan keempat. Jadi, bila kita nak kenal pasti otak kita, ada cara tertentu dia, saudara dan saudari. Okey, ini saya ajarkan kepada saudara dan saudari. Okey, angkat tangan saudara dan saudari. Tunjukkan jari, angkat tangan. Okey, dah angkat tangan, sila cantumkan tapak tangan tersebut. Cantumkan laju-laju. Cantumkan. Alright. Dah cantumkan, genggam, sekarang lihat. Tengok jari mana yang atas. Kalau ibu jari kanan sebelah atas, bermakna otak saudari sebelah kiri. Kalau ibu jari sebelah kiri berada di atas, maka saudara dan saudari adalah otak kanan. Ingat otak sebelah kiri adalah biru dan hijau. Otak kanan adalah merah dan juga merah dan kuning. Itu adalah atmosfera saudara dan saudari. Ada berapa? 2. Kiri dan kanan. Okay. Alright. Jadi untuk menjadi seseorang yang berinovasi, kita kena gabungkan otak tersebut. Kiri dan kanan. Maka terciptalah sesuatu yang baru. Okey. Akhirnya saudara dan saudari lihat pada diri sendiri apakah kekuatan otak saudara dan saudari, warna apa, kita nak matching dengan rakan-rakan kita. Suatu ilmu yang saya akan kongsikan kepada saudara dan saudari sekarang. Okey. Ini adalah dari segi pergerakan mata. Bagaimana kita nak mengenal pasti orang itu otak kanan ataupun otak kiri. Jadi bila kita bercakap dengan rakan-rakan kita, saudara-saudari, tengok pergerakan mata dia. Okey, daripada pergerakan mata kita boleh tahu orang itu sedang berbohong ataupun bercakap jujur. Jadi bagaimana trik dia? Okey, jika kita bercakap dengan seseorang, kita tanyakan soalan. Jika feedback yang diberikan lama dan dia cuba memikir, dalam tempoh dia memikir, anak mata dia bergerak ke atas sebelah kiri. Itu maknanya dia sedang mereka jawapan. Dia cuba ingin berbohong, saudara dan saudari. Jika orang yang jujur, mata dia sharp pandang mata saudara dan saudari. Ataupun dia bergerak ke kanan. Itu adalah orang yang jujur. Jadi, saya dah bagi tips kepada saudara dan saudari. Habislah. Kepada yang couple-couple tu, saya minta maaf kerana anda sukar akan berbohong selepas ini. Kerana anda akan dikenal pasti. Hati-hati. Jadi saudara dan saudari, sebenarnya banyak lagi slide saya. Saya tak dapat nak habiskan mungkin masa kita. Ada satu metod lagi iaitu VAK, iaitu Visual Auditory Kinesthetic, tapi tak apa. Ada jodoh kita berjumpa lagi saudara dan saudari. Jadi sebelum saya tamatkan slot kita pada petang ini, saya kongsikan serba sedikit. Okey, siapa dia? Siapa dia? Steve Jobs. Ya. Steve Jobs adalah pengasas kepada Apple. Ya, laju je Apple. Okey, Apple. Okey, dia katakan why a student work for C student. Apa yang dimaksudkan di sini saudara dan saudari? Kenapa A student, perfect score, SPM, set A, suatu hari nanti akan bekerja dengan C student, di mana keputusan SPM dia biasa-biasa, average, below average. Kerana apa saudara dan saudari?
kerana peratusan menunjukkan majoriti untuk C student kerjaya dia adalah untuk membuka perniagaan sendiri. Dan kerana itu apabila mereka berjaya membuka syarikat sendiri, maka A student ini habis belajar, dia akan datang kepada C student untuk minta pekerjaan. Itu adalah satu situasi, saudara dan saudari. Ada juga situasi di mana A student ini seorang yang hebat, seorang yang power dalam peperiksaan dan dia juga minat dalam dunia perniagaan, maka dia akan jadi seorang yang sangat wow dan hebat. Itulah dia saudara dan saudari permainan dalam dunia ini. Tak semestinya A student akan terus berjaya dalam hidup dia dan C student akan gagal dalam kehidupan. Tidak. Itu hanyalah anda punya titik permulaan. Kerana yang mencorak kehidupan anda siapa? Kerana yang membuat filem kehidupan adalah anda sendiri, saudara dan saudari. Ingat, kita punya 5P. Andalah pelakon, andalah pengarah, andalah penulis skrip dan anda adalah penerbit dan juga penyunting. Kita yang membuat jalan kehidupan kita. Okay? Jangan fikirkan A student, jangan fikirkan C student. Kita semua adalah sama. Dan jangan pula anda bila berada di tingkat kejayaan yang paling tinggi, anda lupa siapakah asal usul anda. Ingat perkara itu. Okay? The A student work for the B. And the B, the C run the companies and the D student dedicate their building. Ini siapa yang cakap? Paul Ovella. Ini adalah merupakan businessman yang sangat terkenal di Amerika Syarikat. Okay? Mengatakan bahawa A student bekerja untuk B student, C student membuka peluang perniagaan dan D student suka buat kerja-kerja kontraktor. Jika saudara dan saudari ingin percaya kenyataan ini, terserah kepada saudara dan saudari. Tapi apa yang saya ingin buktikan kepada saudara dan saudari, bahawa tiada manusia yang gagal dalam kehidupan jika bukan anda inginkan. Jika anda teruskan berusaha, saya percaya kejayaan itu hanya datang lambat sedikit saja. Tetapi lambat laun dia tetap akan datang dalam kehidupan kita. Ada lagi kuis saudara dan saudari? Okey. Ini tak ada. Saya tukar soalan ya, kuis yang terakhir. Kuis yang terakhir, sila nyatakan dua atmosfera otak manusia. Okey, siapa yang paling pantas? Saya. Ya. Atmosfera kanan, kiri kanan. Okey, siapa nama? Mirul. Amirul. Siapa nama? Amirul ya? Okey, Amirul. Terima kasih, betul. Ada dua atmosfera iaitu kiri dan kanan. Okey. Ada nak tambah soalan ke? Tak apa, kuis. Okey, kuis nanti ya kita tambah. Sebelum saya tamatkan, ada tak persoalan daripada saudara dan saudari? Ada apa-apa yang ingin anda tanyakan? Ya. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa? Okey, masa pun dah sampai ke penghujungnya. Sebelum saya tutup slot saya kepada saudara dan saudari, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Okey, cerita ini adalah seorang berkenaan dengan seorang pakcik. Okey, 3 orang pakcik membuat pekerjaan yang sama. Okey, pakcik A menukang rumah, pakcik B menukang rumah dan pakcik C menukang rumah. Ada seorang anak muda datang bertemu dengan ketiga-tiga pakcik ini. Dia tanyakan, pakcik sedang buat apa? Pakcik A menjawab, dia sedang buat rumah. Pakcik B, dia tanya, kerja yang sama, pakcik B jawab, dia sedang mencari rezeki. Jawapan dia. Manakala pakcik C, orang muda ni jawab, tanya dan pakcik itu jawab apa? Dia sedang beribadah. Saudara dan saudari, 3 orang pakcik membuat pekerjaan yang sama tetapi jawapan yang berbeza. Kenapakah dia? Jika pakcik A, apa yang dia jawab tadi? Dia jawab nak siapkan rumah. Maka dia hanya dapat siapkan rumah saja. Manakala pakcik B, dia jawab nak cari rezeki. Dia dapat siapkan rumah dan dapat
gaji. Manakala Pakcik C dia jawab untuk beribadah. Apa yang dia dapat, saudara dan saudari? Dia dapat siapkan rumah, dia dapat gaji dan dia dapat keredaan Allah. Jadi saudara dan saudari, perjalanan saudara dan saudari dalam kehidupan begitu jauh. Tetapi ingatlah, dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita bukanlah untuk dunia semata-mata. Tetapi jadikan kehidupan kita ini sebagai satu hamparan sejarah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pesanan saya kepada saudara dan saudari. Jangan lupakan asal usul kita dan ingatlah bahawa lepas peperiksaan SPM adalah titik permulaan kepada saudara dan saudari untuk meroka satu peluang kehidupan yang sangat baru. Gunakan kelebihan dan juga kekuatan, unlock potensi diri saudara dan saudari untuk kita menjadi seorang insan yang hebat. Jadi saya tutup slot saya pada petang ini dengan cerita tersebut. Jadi sebarang kesilapan saya minta maaf kerana yang kurang itu datangnya daripada kelemahan saya, yang lebih itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian itu saja slot kita pada petang ini. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Siapa yang tak faham boleh buat sesi dengan saya, boleh bertemu dengan saya. InsyaAllah banyak benda yang saya boleh kongsikan siapa yang berminat dengan perkara ini. Baik saudara dan saudari, selamat beristirahat, selamat menjalani sesi petang saudara dan saudari. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Saya serahkan kepada saudara Azali sebagai moderator kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada saudara Encik Saifuddin atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat saya rasa daripada yang kita dapat sama-sama berkongsi ilmu untuk petang ni. Okey, so dengan berakhirnya slot Encik Saifuddin tu tadi, maka sesi guide Unleash Your Potential pada petang ini telah pun ditamatkan dengan jayanya. Yang terakhir maklumat kepada yang siapa belum isi borang maklum balas pada ruangan chat Google Meet ni, silalah berbuat demikian. Tujuannya adalah untuk kita, untuk masa akan datang kita akan tambah baik apa yang perlu, apa komen-komen yang diutarakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so seterusnya makluman juga untuk sesi guide berikutnya. Kita akan sambung sesi seterusnya pada hari Rabu depan, pada tarikh 2 hari bulan Disember, untuk sesi penyediaan resume dan persediaan temuduga. Okay. So kita di platform lain akan dimaklumkan kemudian. Yang terakhir sekali kepada pemenang-pemenang kuis kita. Yang pertama Amirul, boleh tak open mic untuk masih tahu kewujudan Amirul? Okay, Amirul. Okay, Amirul minta nombor telefon boleh? Boleh bang, boleh. Okay, so yang pemenang ni tinggal sekejap. Amirul, Haiza Rosman, Alia Natasha, Nur Azra Syahira, Nur Azikin, dan sekarang last kali samanya Amirul Daniel juga. Okay. Dan Azam Aziz. Azam Aziz, kita ada 6 pemenang petang ni. So yang lain kita berjumpa pada sesi akan datang. Terima kasih semua. Bye. Okay, bye. Yang 6 pemenang tu minta tunggu Azam Aziz, Amirul, Haiza Rosman, Alia Natasha, Nur Azra Syahira, Nur Azikin dengan Azam Aziz. Okay, bye-bye. Terima kasih. Haiza Rosman
dah terkeluar tadi sampai hati Aizah. Mantap punggung. Okay. Kurang. Okay. Okay. Azam Aziz. Lagi buka mana? Thank you for the donation. Boleh Mat, balik. So jangan lupa subscribe. Itu kejap tu je lah. Azam Aziz. Azam Aziz ada Okay, so untuk Amirul nak minta nombor telefon? Cakap Ke type? Type kat komen. Tulis Alright. nama Amirul, nombor telefon. Semualah Haiza, semua Alia lah. Kita nak minta nombor telefon. Azra Syahira, Azikin, Azam Aziz, semua tinggalkan nombor telefon. Okay, terima kasih kepada semua peserta petani. Kita jumpa pada minggu hadapan. Macam mana tutup? Macam mana nak tutup ni?
IT lah. Teknikal. Teknikal. Sebab tak